nanti ketika kita tadarus, itulah yang diajarkan bahawa kita amat perlu bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang memberikan kita macam-macam, yang memberikan kita pelbagai perkara. Dan kenapa kita bersyukur? Yang kenapa kita bersyukur pada ayat 1 hingga 4 itu kerana Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim, beri macam-macam kepada kita. Ya. Dan kita dapat nikmat ini bukannya gratis. Ya, bukannya gratis, tetapi ia adalah untuk bersedia digunakan untuk nanti kita akan bertemu Malik Yaumiddin, bertemu penguasa hari pembalasan, akan ditanya ad-din, ada kaitan dengan ad-dain, iaitu hutang. Segala apa yang dia peroleh, kita dapat guna Zoom, ada internet lagi, masih ada Quran, masih ada puasa, masih ada tarawih, insya-Allah, ya. Maka itu akan ditanyakan di akhirat nanti di depan Malik Yaumiddin. Di depan Allah SWT, adakah kamu sudah gunakan tarawih walaupun kamu tidak boleh bertarawih ramai-ramai seperti tahun lepas? Sudahkah digunakan Quran yang diberikan kepada kamu, padahal ramai lagi orang yang tidak tahu apa itu Quran ataupun membaca Al-Quran? Maka kalau katakan kita dah dapat daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, kita baca Malik Yaumiddin, kita selalu bersedia, maka itu sebabnya kita kena mengaku di depan Allah, ya Allah, kami ini adalah hamba yang amat lemah, perlukan pertolongan daripadamu, ya Allah. Dan itulah yang Allah beritahu dalam surah Al-Baqarah, nak jadi hamba, apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu dibuat? Antaranya ialah kalau hamba ini tak tahu banyak perkara, dalam surah Al-Baqarah kita baca Alif Lam Mim ayat pertama, Fakhruddin Ar-Razi menyatakan sebenarnya Alif Lam Mim ini huruf muqata'ah, satu, tapi yang keduanya ialah menandakan bahawa Allah yang tahu maksudnya, yang tak tahu adalah saya. Saya yang membacanya ini tak tahu, ya Allah, aku ini tidak tahu, aku ini hamba. Itu kaedahnya. Maka bila kita dah tahu kepada kita, okey, kalau mahu ilmunya, mahu ilmu daripada Allah, perlukan pertolongan untuk menguruskan hidup ini dengan bagus, maka jawapannya apa? Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan. Hari ini saya yakin ibu-ibu, bapa-bapa tidak ragu bahawa kalau kita bangun itu kita dapat oksigen. Kan, dapat hirup udara, tak perlu berdoa, ya Allah berilah aku oksigen 5 meter padu hari ini, kalau perlu bayar pun aku bayar. Tak ada, kita tidak ada cakap begitu, tidak ada doa begitu pun. Kerana apa? Kerana kita tidak ragu Allah akan membantu kita. Maka sama dengan Al-Quran ini, kita amat yakin Allah memang nak bantu kita. Kita berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka bantuan Allah ialah dalam bentuk zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ia menjadi huda, menjadi petunjuk. Hari ini ibu-ibu dapat idea, dapat buah fikir, mahu buat apa, mahu baca Quran lagi, mahu bercakap yang elok-elok, yang bagus-bagus, mahu apa lagi, bagi ayah-ayah, bagi bapa-bapa mungkin mahu selepas tadarus ini buat itu, buat ini yang bagus. Itu semua namanya hidayah. Ya, hidayah. Kalau ada masalah, kita diberikan ilham hidayah untuk pilih jalan yang takwa. Maka inilah yang dinamakan sebagai hudalil muttaqin. Datang daripada mana? Datang daripada Allah yang kita tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan. Jadi inilah dua ayat daripada surah Al-Baqarah, ya, dan diteruskan lagi secara ringkas saya bawakan di sini. Ayat 3 ataupun ayat 1 tadi sampailah ayat ke-5 bercakap tentang mukmin, ya. Ayat ke-6 itu dan ke-7 ini ada silap sikit, ini 3 hingga 5. Tapi kalau ayat 6 dan 7 bercakap tentang orang yang kafir, ayat 8 hingga 15 menunjukkan orang-orang yang hatinya ada sakit, namanya munafik. Ya, ini 3 kumpulan manusia. Ini 1 2 tadi kita sudah bincang, 3 hingga 5, 6 hingga 7, 8 hingga 15. Jadi pada ibu-ibu, bapa-bapa, hari ini kita kena pilih, kan? Kalau kita sudah baca juzuk pertama, kita kena pilih. Kita mahu jadi orang yang hatinya hidup, namanya mukmin, iaitu selalu baca Quran, solat, infak. Kalau hari ini sudah solat subuh, solat fajar, sudah baca Quran, infak belum lagi, ya, kena cari orang yang perlu kita bantu, ya, sama ada rezeki daripada duit, daripada ilmu, daripada semangat kita, untuk kita beri semangat pada orang-orang yang sakit ataupun orang perlu bantuan. Itu yang pertama. Ataupun ada orang yang kata, hati saya mati, kan, nauzubillah min dzalik, kita tidak mahu jadi begitu.
Apakah cirinya pada ayat 6 dan 7 yang sudah dibacakan tadi, iaitu sawaun alaihim, ya, sama sahaja diingatkan tidak diingatkan, dia baca Quran itu bila diberikan tadabbur, peringatan, dia sama saja, tidak mahu berubah. Jom baca Quran, tidak mahu baca Quran. Jom solat, tidak mahu solat. Jom puasa, tidak mahu puasa. Yang ini ya adalah ciri-ciri yang menyamai kepada orang yang kufur kepada Allah SWT. Tetapi yang ketiga ini yang mencabar. Yang harapnya pada bulan Ramadan ini kita boleh ubat hati kita. Allah nyatakan dalam surah ini, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Iaitu apa? Ada sakit pada hatinya, Allah tambah lagi kerana kata beriman. Ya, pada ayat ke-8 itu, kata beriman, tetapi sebenarnya tidak betul-betul beriman. Anda iman apa pada tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa? Iaitu kita ada 6 rukun iman. Kita puasa ini, ya Allah, aku ni puasa kerana-Mu, ya Allah. Bukan kerana bapa mertua ataupun malu dengan orang di sekitar. Bukan sekadar itu. Yang pertama. Puasa saya ini, ya, ayat 183 kita tak baca lagi, tapi Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Orang beriman itu dia beriman pada malaikat. Malaikat mencatat segala amal saya. Saya baca hari ini, saya mahu baca Quran banyak-banyak kerana saya beriman pada kitab dan setiap huruf itu malaikat mencatat pada saya. Keimanan yang keempat, beriman pada Rasul. Seterusnya beriman kepada hari akhirat. Saya baca Quran hari ini, saya yakin saya dapat pahala sampai ke syurga nanti. Dan qada qadar, ada ketentuan baik, buruk, semuanya datang daripada Allah. Kita terus beriman. Moga-moga tuan-tuan terus bersemangat bersama tadarus pada hari-hari seterusnya. Ajak lagi ramai-ramai kawan-kawan dan semoga kita dapat sedikit daripada juzuk pertama yang kita bacakan sebentar tadi. Jadi Ustaz Ambia, itu sedikit tadabbur ringkas sebahagian daripada juzuk yang pertama. Ya, baik, subhanallah ya, luar biasa apa yang menjadi penerangan daripada Allah SWT dalam surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah yang sebentar tadi telah kita juga dapatkan penjelasannya daripada Ustaz Fazrul Ismail. Terima kasih, penerangan yang sangat luar biasa. Jadi sahabat Al-Quran, jom kita jadikan hari-hari ini ya sebagai hari-hari yang apapun terjadi tetap kita syukuri. Itulah yang kita dapatkan tadi sebagai hamba yang alhamdulillah. Baginda Rasulullah SAW sendiri mengajarkan di tengah-tengah situasi yang sulit pun tetap kita kena bersyukur kepada Allah SWT sambil kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, dan kita amalkan ini agar terus mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Baik, insya Allah ini perjumpaan kita di hari yang pertama. Insya Allah mudah-mudahan Allah tetap jaga semangat kita dengan Al-Quran, dan kita akan sambung lagi esok masih dalam rancangan yang sama, masih dalam program yang sama, yaitu Tadarus Al-Quran. Terima kasih. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bella Salam, terima kasih Anda masih mendengarkan 87,6 FM Radio Bella Salam. Kita ikuti acara berikutnya. 87,6 FM. 87,6 FM Radio Bella Salam. Radio Bella Salam. Delapan 87,6 FM Radio Bella Salam. 87,6 FM Radio Bella Salam. Inspirasi membangun insani. Bella Salam. Aduh, engap. Aduh, ya. Tabung oksigen Bapak sudah habis. Aduh. Neng, isiin atuh ya tabung oksigen Bapak dengan medical gas oksigen. Aduh, cepat Neng. Aduh, ieu teh kumaha tuh Bapak? Da, Neng teh nggak tahu atuh Pak, harus beli kemana? Bingung cari tempat isi ulang gas oksigen yang aman buat kesehatan. Yuk, kita ke CBR Retail aja, Sentral Bandung Raya. Sentralnya alat kesehatan, menerima pengisian ulang gas oksigen, dijamin ekonomis, cepat dan mudah, cuma 5 menit loh, dan bisa ditunggu. Untuk setiap pengisian oksigen, kumpulkan 5 poin untuk mendapatkan gratis 1 kali pengisian oksigen, atau 2 kupon emas untuk mendapatkan gratis 1 kali pengisian oksigen. Dapatkan medical oksigen, bersih, higienis, dan murni hanya di CBR Retail Sentral Bandung Raya. Sentral Bandung Raya beralamat di Jalan Paseh nomor 18, Kota Tasikmalaya. Telepon 8596-6100. Sentral Bandung Raya, toko alat kesehatan terlengkap di Tasikmalaya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, kami sedang mencari lokasi strategis untuk usaha yang produktif seperti ruko ini. Mau tanya, apakah benar ruko ini mau dijual Bu? Betul, ruko ini mau dijual karena mau pindahan ke luar negeri Pak. Maka siapa cepat siapa dapat. Anda lagi cari rumah? Nih dia, ada ruko murah. Akan dijual murah. Ruko produktif 2 lantai, luas bangunan total 400 meter persegi, luas toko 7 x 10 meter, kamar tidur 3 ruangan, kamar mandi 2 ruangan, halaman parkir tersedia, status sertifikat hak milik atau SHM. Ruko ini cocok untuk usaha, toko, bengkel, gudang penyimpanan logistik ataupun kantor. Lokasinya sangat strategis. Beralamat Jalan Bebedahan nomor 24, depan Pertokoan Sari Gunung Salam. Dijual tanpa perantara. Anda berminat? Hubungi 0821 2755 119.